Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 19 Jun 2023. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor Penggal ke-14 berkuat kuasa 23 Jun ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Setiausaha Sudut Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani mengumumkan pengisytiharan pembubaran berkenaan di Istana Alam Shah hari ini di hadapan Baginda dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah, Dun Speaker Selangor Eng Siu Lim dan Ahli Dewan Diraja Selangor. Istiadat pembubaran tersebut dibuat lebih awal berikutan Baginda akan berangkat ke Tanah Suci esok bagi menunaikan ibadah haji. Sebanyak 56 dun di Selangor menjadi rebutan dengan agihan 18 kerusi kepada PAS, 19 kerusi kepada Bersatu, 13 kerusi kepada Barisan Nasional, 43 kerusi kepada Pakatan Harapan dan selebihnya 19 kerusi kepada Parti Gerakan. Kesemua kerusi tersebut akan ditentukan oleh 3.7 juta rakyat Selangor yang layak mengundi termasuk perantau dalam PRN kali ini. Selain Selangor, Pulau Pinang akan membubarkan DUN pada 28 Jun, diikuti Negeri Sembilan pada 30 Jun nanti. Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan Barisan Nasional BN untuk mencabar kemenangan calon PAS, Datuk Muhammad Azizi Abu Naim bagi kerusi Parlimen Gua Musang pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Panel 3 hakim diketuai oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sebli memutuskan demikian selepas membenarkan rayuan seorang pengundi Muhammad Azmi Mahmud yang memfailkan petisyen pilihan raya mewakili calon BN Tengku Razalik Hamzah. Beliau yang bersidang bersama Hakim-Hakim Datuk Seri Hasnah Mohamad Hashim dan Datuk Norin Hassan sebulat suara memerintahkan petisyen itu dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Kota Baru agar meritnya didengar dan diputuskan melalui perbicaraan penuh. Mahkamah menetapkan prosiding tersebut secara dalam talian pada 26 Jun ini. Sementara itu, panel yang sama menolak rayuan naib Ketua UMNO Bahagian Putrajaya, Datuk Ahmad Faizal Abdul Karim untuk mencabar kemenangan Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin bagi kerusi Parlimen Putrajaya. Mahkamah memutuskan demikian selepas berpuas hati tiada merit dalam rayuan tersebut dan menetapkan kos RM30,000. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan bukti sekiranya siasatan yang dijalankan ke atas pemimpin-pemimpin utama negara dan parti politik adalah berlandaskan politik. Menjamin kerajaan perpaduan memberikan arahan yang jelas berhubung rasuah, Anwar turut menggesa semua pihak termasuk ahli-ahli Dewan Negara untuk menyokong usaha ini. Menjelaskan kaedah siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bermula melalui laporan yang dibuat tambahnya semua badan penyiasat sama ada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, SPRM, Polis Diraja Malaysia PDRM atau Bank Negara Malaysia BNM perlu menjalankan tugas mereka without fear of favour. Terdahulu, Senator Datuk Dr. Dominic Lau yang juga Presiden Gerakan meminta Perdana Menteri menjelaskan mekanisme yang sedang diguna pakai SPRM membuktikan setiap siasatan yang dijalankan tidak dipengaruhi kuasa politik termasuk arahan bermotif politik bagi memastikan SPRM membuat siasatan dan bebas. Tambah Anwar, dakwaan atau siasatan yang dijalankan tidak boleh dianggap sebagai bentuk intimidasi. Kerajaan harus mengenal pasti kira-kira 30,000 pelajar yang tercicir dari siji pelajaran Malaysia SPM agar kumpulan berkenaan mampu diserap ke mana-mana program latihan sedia ada. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Muhammad Hishamuddin Yahya berkata, kerajaan dan Kementerian Pendidikan perlu proaktif menangani masalah berkenaan. Jelasnya, tanpa sijil SPM, golongan berkenaan bukan sahaja tidak boleh melanjutkan pengajian ke peringkat seterusnya, malah tidak boleh memasuki alam pekerjaan, lebih-lebih lagi selepas kerajaan masukkan ujian pentaksiran tingkatan 3, PT3 dan ujian penilaian sekolah rendah, UPSR. Beliau juga berkata pendapatan angka sebenar yang tidak menduduki SPM 2022 harus dihentikan. Sebaliknya, semua pihak harus mencari penyelesaian jangka panjang bagi menangani masalah tersebut. Mengulas lanjut, Muhammad Hishamuddin yang yakin bahawa kumpulan pelajar berkenaan akan merebut peluang sekiranya diberi peluang kedua mengikut program khas di bawah KPM, memandangkan usia mereka yang masih muda dan perlu dibimbing sehingga berjaya. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan nikah?
Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara ke-19, manakala Datuk Nur Jazlan Mohammed pula sebagai timbalannya. Pelantikan Wan Junaidi dipersetujui sebulat suara selepas dicadangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam ucapan sulungnya, Wan Junaidi berkata beliau komited mentransformasikan sistem parlimen negara dan melihat 3 perkara pokok yang perlu dilaksanakan, iaitu melaksanakan Akta Pentadbiran Parlimen, sama ada mengubal atau meminda Akta Hak dan Kebebasan Kuasa Parlimen 1952. Selain meminda peraturan-peraturan Dewan Rakyat dan Dewan Negara supaya merealisasikan kehendak kedua-dua Dewan mengadakan jawatan kuasa departemental termasuk memperkenalkan etika ahli parlimen. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pelantikan tersebut akan menjadi pembangkit kepada usaha memperjuangkan hak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Pemain Sabah FC Muhammad Rizal Muhammad Ghazali mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya hari ini di atas pertuduhan memukul dan merosakkan telefon bimbit teman wanitanya di sebuah hotel 2 minggu lalu. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh yang juga pemain pertahanan bagi kelab Sabah FC itu didakwa dengan sengaja mencederakan Hani Farhana Hasrul dalam sebuah bilik hotel pada pukul 6 pagi 7 Jun lalu dan memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua pula, Muhammad Rizal didakwa merosakkan telefon bimbit milik wanita tersebut hingga menyebabkan kerugian RM4,500 dan didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman maksimum 3 bulan atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya membenarkan Muhammad Rizal diikat jamin RM3,500 bagi kedua-dua pertuduhan dan menetapkan 24 Ogos ini bagi tarikh sebutan semula kes. Beralih ke berita luar negara. Puluhan maut dalam tempoh 2 hari akibat gelombang haba yang semakin serius di utara India. Fenomena itu menyebabkan pihak berkuasa kesihatan menasihatkan orang ramai, terutamanya warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, agar tidak melakukan aktiviti luar rumah pada waktu siang. Semua kematian yang direkodkan melibatkan penduduk di daerah Balia yang berusia 60 tahun ke atas, di samping mempunyai beberapa masalah kesihatan. Jabatan Meteorologi India menunjukkan suhu panas di Balia mencecah paras maksimum iaitu 42.2 darjah Celsius pada Jumaat lalu, iaitu meningkat 4.7 darjah Celsius berbanding suhu normal. Dalam pada itu, gelombang haba yang berlaku untuk memberi kesan terhadap bekalan elektrik di seluruh negara sehingga menyebabkan bekalan air terputus, pendingin hawa tidak dapat dipasang selain turut menyebabkan berlakunya protes dalam kalangan penduduk. 120 penumpang termasuk kru yang menaiki sebuah feri di Filipina nyaris rentung selepas feri berkenaan dilaporkan terbakar di tengah laut Filipina semalam. Pihak berkuasa Filipina kemudiannya menghantar kumpulan penyelamat ke feri MV Esperanza Star bagi melakukan operasi mencari dan menyelamat mangsa selain memadamkan kebakaran. Dilaporkan feri yang dalam perjalanan dari wilayah Sequijor ke Bohol di tengah Filipina itu mula terbakar pada waktu subuh dan penumpang mula menyedari kumpulan asap hitam sebelum mula panik. Dalam pada itu, menurut laporan, kesemua mangsa berjaya diselamatkan dan punca kejadian masih di dalam siasatan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Berita ekonomi negara, prospek jangka panjang sektor pembungkusan plastik dilihat cerah disokong oleh kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 3.5% pada 2022 hingga 2027. Penganalisis kenangan research Tan Jia Hui dalam nota kajiannya percaya bahawa pemain tempatan boleh berkembang pada kadar yang lebih pantas dalam tempoh berkenaan. Selain itu, pemain industri pembungkusan plastik di bawah liputan kenangan research telah meletakkan rancangan pengembangan yang agresif untuk mengambil kesempatan daripada senario berkenaan. Dalam nota kajian sama, kenangan research mengekalkan penarafan neutral terhadap sektor pembungkusan plastik di tengah-tengah persekitaran kos buruh dan tenaga yang lebih tinggi. Prospek getah Malaysia dilihat kekal positif dengan permintaan global yang kukuh, inovasi dalam penggunaan getah serta peluang ekspor ke pasaran baharu. Pensyarah dari Jabatan Ekonomi dan Perniagaan Tani, Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan, Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Sri Dewi Apla Naidu berkata walaupun terdapat cabaran seperti turun naik harga dan perubahan cuaca, Malaysia mampu mengadaptasi situasi itu bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi dalam pasaran getah. Menurutnya, industri getah di Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk permintaan global, harga komoditi, keadaan cuaca, politik serta keadaan ekonomi dalam dan luar negara. Jelasnya, selain digunakan secara domestik dalam industri sarung tangan, tayar dan tiub benang getah dan lain-lain getah asli yang dihasilkan oleh Malaysia turut diekspor ke negara-negara seperti China dan India. Sri Dewi berkata ini kerana pertumbuhan pesat industri automotif dan elektronik terutamanya di negara-negara Asia. Kita ke berita sukan. Pelumba negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis berjaya menguatkan janjinya selepas menyambar pingat emas acara 1 km ujian masa individu ITT elit lelaki di Kejuaraan Lumba Basikal Trek Asia ACC 2023 tengah hari tadi. Fadil merupakan pelumba terakhir yang berkayu pada saingan final di Velodrome Nasional Nilai. Negeri Sembilan menyaksikan dia berjaya merekodkan catatan masa 1 minit 0.559 saat. Pelumba itu muncul juara selepas mengetepikan dua pencabar terdekatnya, Lai Tonjam Ronaldo dari India 1 minit 0.863 saat dan pelumba Korea Selatan Woo Rim Choi 1 minit 1.541 saat. Kejayaan itu menyaksikan dia mengikut jejak langkah Muhammad Idris Yunus yang kali terakhir menyumbang emas buat Malaysia dalam acara tersebut pada edisi 2012 di Velodrome Kuala Lumpur Ceras. Skuad bawah 17 tahun B17 negara tersingkir seawal peringkat kumpulan dalam saingan Piala Asia B17 selepas tewas 3-0 di tangan Thailand pada aksi kedua peringkat kumpulan A di Stadium Pak Tum Thani semalam. Skuad bimbingan Osmera Omaro terpaksa melupakan impian untuk melangkah ke suku akhir Piala Asia B17 selepas gagal mengutip sebarang mata daripada dua perlawanan setakat ini. Dalam perlawanan tersebut, Thailand berjaya menafikan aksi memberangsangkan sehingga berjaya membuka tirai jaringan ketika penghujung babak pertama menerusi pemain pacara Paul Lek Kun. Bersambung babak kedua, Thailand menambah derita anak-anak buah Osmera apabila berjaya mengandakan kedudukan pada minit ke-54 menerusi jaringan Chanson Chok Club. Selang 24 minit kemudian, gawang Malaysia bocor sekali lagi menerusi jaringan Chanotai Kong Meng pada minit ke-78. Keputusan 3-0 kekal sehingga whistle penamat dengan tuan rumah berjaya mengiringi Yemen untuk ke suku akhir manakala Malaysia selepas ini akan melengkapkan saingan kumpulan A menentang Laos. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Selasa 20 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.